يا رسول الله يا من له جاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله يا سيدي يا رسول الله يا من له جاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله يا سيدا رسل هادنا هيا بغار إلينا الآن يا همة سادات الأقطاب ما عادنا الصدق والسر يا سيدي يا رسول الله يا من له جاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله نادي محمد صفي الله قامك ابن عيسى أبا سادات صوم المقام ولي الله غوث الورى قدوة القادات يا سيدي يا رسول الله يا من له جاه عند الله إن المسيئين ذنبي يستغفرون الله ثم الوجه هالين الله صاقبنا هيك العدد كامل الأوام العيدر مزحر الكتر يا سيدي يا رسول الله يا من له جاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا يغفرون الله قوموا بنا واكشفوا عنا يا سادتي هذه الأسواق وممالي ندوكم ونا من جمال شريف يا سيدي يا رسول الله يا من له
إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله يا للحساب والنسب الأسنى والعلم والحلم والتقوى بجدكم بالغ وانجاب ثوب المليئة والضري يا سيدي يا رسول الله يا من له جاء عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذكرة والتذكير والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضه وقربه وثوابه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وعلى سيدنا محمد من أمي وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر أمري عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد kitab kita ini kitab Jawahir Mahfuz Muhammadul Qulub bab kita sekarang kalau tak salah adalah berkenaan dengan Jumaat. Insya-Allah jemaah sudah dengan fadilatul Jumaah. Ya? Okey, dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Babul Ashr. Babul Ashr fi kulli filatul Jumaat. Bab yang ke-10 pada menyatakan kelebihan hari Jumaat. Maka berfirman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati yaumil jum'ah fas'alu ila dzikrillah wa dzarul bai'. Hai mereka-mereka yang beriman, apabila diseru sembahyang pada hari Jumaat, maka pergi olehmu kepada zikrullah, iaitu mendengar khutbah dan sembahyang Jumaat, dan tinggal olehmu berjual beli, kerana haram berjual beli ketika itu bagi orang wajib yang wajib atasnya Jumaat, dan kehendaki dengan seru itu iaitu iaitu bang tatkala duduk khutbah atas mimbar. Jadi sini kenaan dengan Jumaat, fadilatul Jumaat dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala berfirman mengingatkan kita supaya pada hari Jumaat itu hendaklah kamu meninggalkan jual beli. Bukan melarang jual beli. Meninggalkan maknanya pagi kita buka kedai umpamanya, sebentar lagi masuk pukul 11 atau pukul 12 sudah mula nak azan nak apa, maka tinggalkan kedai itu, tutup dan pergilah Jumaat. Kerana itu adalah lebih afdal, lebih baik. Kerana hari Jumaat ni banyak kelebihannya. Banyak fadilatnya dan banyak keberuntungannya. Dan dikatakan hari Jumaat ini adalah Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Dan tidak diciptakan tidak diciptakan maknanya alam pada hari Jumaat, dan tidak maknanya hari Jumaat ini juga dikatakan akan kiamatnya dunia berlaku pada hari Jumaat. Kiamatnya dunia ini ialah pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat. Jadi
kelebihan hari Jumaat ini banyak. Kelebihan hari Jumaat ini banyak. Maka tinggalkan jual beli. Kenapa? Kerana apabila seseorang Islam itu berjual beli, tatkala sedang masuk Jumaat, imam sudah khutbah dan sebagainya, maka dan terus berjual beli, tidak solat Jumaat 3 hari 3 kali tidak solat, hukumnya haram dan boleh menjadikan sifat yang munafik. Kerana meninggalkan Jumaat 3 hari keras hatinya. Jadi ulama menegah ini, apalagi dengan hadis-hadis yang keras yang mengancam, maknanya ditakuti iman kita berubah menjadi orang yang munafik dan sebagainya kerana meninggalkan Jumaat 3 kali Jumaat. Ini kita takuti. Maka hari ini kita banyak meninggalkan Jumaat dan kadang-kadang lambat juga solat jamaah. Begitulah kata Allah Taala mengatakan, barang siapa yang nak melihat aku di hari kiamat nanti, Allah akan membuka wajahnya. Orang akan melihat wajah Allah di hari kiamat. Bagaimana datangnya orang itu kepada masjid di hari Jumaat. Bagaimana kata dalam hadis, yang datang pertama itu dapatnya pahala seperti unta. Datang yang kedua dapat pahalanya seperti lembu. Datang yang ketiga pahalanya seperti kambing. Datang yang keempat pahalanya seperti ayam. Dan datang yang kelima hanya dapat telur. Lepas itu imam naik khutbah. Apabila imam telah naik khutbah, maka malaikat telah tutup buku itu dan tidak tercatat dia sebagai ahli hari Jumaat hari itu. Ini jaga-jaga. Jadi jangan sampai imam dah berada di atas mimbar, imam dah ada di atas mimbar membaca khutbah, kita baru nak sampai. Jadi malaikat dah tak ada tulis lagi itu. Siapa lagi yang datang, malaikat tak tulis lagi dah. Kerana malaikat dah masuk ke dalam untuk mendengar imam membaca khutbah. Jadi imam membaca khutbah didengar oleh malaikat. Jadi yang datang itu tidak dapat pahala Jumaat lagi. Ini kita rugi. Sayang. Tapi kita tak perasan. Kata perasan sebelum azan lagi, sebelum apa lagi, sebelum kamat lagi, kita boleh datang lagi. Terus boleh datang lagi sembahyang. Inilah kita sifat meremehkan. Kita meremehkan. Meremehkan, lambat lagi, boleh lagi. Jadi hari Jumaat itu kita banyak duduk sambil lewa, bersembang dan sebagainya. Jadi kita lambatkan waktu datang kepada masjid. Padahal datanglah awal kerja. Kerana awal tadi yang dikatakan ulama, pagi maknanya awal itu seperti antara pukul 10, 9 lebih pukul 10 gitu. Maknanya orang yang dapat pahalanya seperti dapat unta. Kemudian masuk pada pukul 11 gitu, dapat sebagai pahalanya lembu. Kemudian masuk pukul 12 ataupun 11.30 dah mula dapat kambing. Lepas tu sikit lagi, jauh sikit lagi dapat ayam. Lepas lagi dekat imam nak hantar khutbah, dah dapat telur ayam aja. Aku lihat dapat telur lagi. Kalau dah masuk malaikat dah atas, dah tak dapat apa-apa telur, kosong telur. Jadi salat Jumaat itu dah jadi kerugian bagi kita. Dan kita tak masuk dalam buku orang yang menyalat salat Jumaat itu. Orang yang kalau ikut tidak hadir dalam salat Jumaat. Walaupun kita pergi Jumaat, itu dia. Jadi ingat baik-baik. Sebab tu Islam menegaskan supaya hari cuti orang Islam itu bagusnya pada hari Jumaat. Hari-hari yang lain seperti hari Ahad itu hari orang-orang kafir. Kenapa kita mesti ambil hari-hari orang kafir? Kenapa kita tidak ambil hari Jumaat? Yang pemerintah nak ikut cara Islam, cara ikut hari Jumaat. Kenapa nak ditutup hari Jumaat? Tak ditutup hari Jumaat. Hari Jumaat itu hari kelihatan bagi orang Islam untuk beramal. Kerana hari Jumaat itu ditakuti berlaku kiamat. Kerana Nabi mengatakan tidak kiamat dunia ini melainkan pada hari Jumaat. Jadi hari Jumaat itu boleh buatkan apa? Solat, buatkan taubat dan sebagainya. Banyakkan kita dalam keadaan berjumaat. Jangan tinggalkan Jumaat antum. Jadi itu tadi kalau kita punya orang-orang yang bekerja dengan kita, wajib kita melepaskan mereka ini, yang mukallaf ini, bagi orang Islam ini,
Mereka ni ke salat Jumaat. Nanti tak kita kata siapa nak jaga ini, siapa nak jaga. Tidak. Cari orang wanita yang menjaga waktu itu. Tapi lelaki jangan tinggal di situ waktu hari Jumaat. Jadi kalau nak keberkahan, maknanya Jumaat itu jangan ditinggalkan. Maka sebab itu Nabi suruh lagi orang tutup. Allah Ta'ala memerintahkan lagi orang tutup gedung-gedungnya atau gerai-gerainya atau tempat-tempatnya, perniagaannya khusus pada hari Jumaat supaya dapat pergi salat Jumaat. Ini dia. Jadi bagi kita yang tak melepaskan orang-orang yang bawah tangan kita pergi Jumaat, kita bertanggungjawab. Apa yang akan kita hadapi dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Apa yang akan kita hadapi dengan Allah Taala? Kita kata tak ada orang jaga. Kita kata tak ada orang jaga. Allah perintahkan tutup kedai, tutup perniagaan. Kita nak kata tak ada siapa jaga. Perintah Allah kalau boleh tutup kedai dahulu, baru pergi Jumaat. Lepas Jumaat baru buka ke kedai. Ini macam itu dalam tempat perniagaan kita dan sebagainya. Tapi hari ini kita dalam pekerjaan orang yang menjaga di bawah kita itu bertanggungjawab. Kalau kita dah lepaskan mereka itu tidak begitu, bukan salah kita. Kan salah kita. Itu kewajipan kita kerana mereka di bawah tanggungan kita. Lepaskan mereka pergi Jumaat. Ini penting. Keberkahan Allah memerintahkan. Allah memerintahkan kepada kita bagaimana firman Allah Ta'ala tadi, iaitu ya ayyuhallazina amanu idza nudiya li salat yaumil jum'ah fasu ila zikrillah. Maknanya wahai orang yang beriman, maknanya kamu segera, maknanya hendaklah kamu pergi kepada bersegeralah kepada ke Jumaat, mendengar apa yang dibacakan khutbah pada Jumaat. Dan hendaklah kamu memperbanyakkan wa'asamu ila zikrillah, dan mendengarkan, maknanya membanyakkan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan hendaklah kamu meninggalkan jual beli. Ini dia. Jadi supaya orang-orang yang hadir Jumaat itu dapat mendengar khutbah, isi-isi khutbah. Itu khutbah hari ini pun yang membuat khutbah ialah kalau boleh berkaitan dengan kemantapan iman, ukhuwah Islamiyah. Maknanya khutbah ini kalau biasanya dapat, maknanya ia berunsurkan mengingati umat-umat Islam, mengingat Islam, ingatkan apakah balasan Allah, apakah kesesatan Allah, apakah janji-janji Allah yang mana kita naik atau meninggalkannya, melakukannya atau meninggalkannya. Ini bukan khutbah yang selalu kita baca hari kebangsaan, hari ini, betul ya. Tapi yang khutbah yang penting yang mengingatkan kita dalam penghidupan kita, meninggalkan yang haram, meninggalkan yang batil. Ini dia. Dalam berjual beli jangan ada sumpah yang haram, sumpah dan sebagainya. Itu dia. Jadi kerana hari Jumaat ni tadi yang dikatakan kepentingan hari Jumaat, supaya orang meninggalkan khutbah di atas mimbar. Jadi itu yang dikatakan tadi, kalau khatib dah naik atas mimbar, orang yang datang selepas daripada khatib naik atas mimbar menyuruh khutbah, maka mereka itu tidak dapat pahala Jumaat. Riwayat dari Sulaiman radhiyallahu Sulaiman radhiyallahu anhu katanya bersabda bagiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah kamu ketahui kerana apa dinamakan dia hari Jumaat? Kataku tiada sabdanya, kerana dihimpunkan padanya yang bapa kamu, bapa kamu Adam, dihimpunkan padanya bapa kamu Adam. Kata setengah nama, iaitu berhimpun lembaga Adam dan rohnya kemudian dari itu daripada adik ia jumpa 40 tahun. Betul jumpa betul je jumpa jumpa 40 tahun. Daripada ada ia jumpa 40 tahun. Maknanya Adam ini diciptakan dan maknanya dikeluarkan malam, ditiupkan roh Adam itu pada hari Jumaat, dikeluarkan pada berapa masa
setengah ulama iaitu berhimpun lembaga Adam dengan rohnya. Kemudian kata qil kerana berhimpun Adam dan Hawa padanya, kemudian daripada bercerai yang panjang. Ini maknanya himpun pada Adam dan Hawa, Allah menciptakan Hawa pun begitu, jemaat, kemudian berkumpul mereka itu, dan apabila mereka bercerai yang panjang, mana apabila mereka dipisahkan, dilontarkan dari syurga kepada dunia sebab tipu daya iblis. Jadi kita dah tahu ibu bapa kita sendiri ditipu oleh iblis dan dilontarkan dari kepada syurga. Jadi kenapa kita tidak kembali kepada Allah SWT? Dan ibu bapa kita tu diceraikan, dipisahkan oleh Allah dalam waktu yang panjang. Kata qil kerana berhimpun ahli negeri dan ahli dusun padanya. Kata qil kerana berdiri hari kiamat padanya, iaitu yaumil jum'ah. Firman Allah Ta'ala, yauma yajma'ukum li yaumil jam'ah. Artinya pada hari menghimpunkan ia akan kamu bagi hari menghimpunkan. Dia menyebutkan dia Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan sabda Nabi SAW, sesungguhnya aku menyukakan akan kamu dengan 3 kesukaan. Telah menyukaikan dia, aku dengannya Jibril. Sembah mereka itu menyuka akan olehmu, akan kami. Sabda Nabi SAW, telah menyuka akan daku Jibril dengan 70,000 hamba, dimerdekakan akan mereka itu oleh Allah Ta'ala daripada api neraka pada tiap-tiap malam Jumaat. Satu, dimerdekakan hamba-hamba oleh Allah Ta'ala daripada seksa api neraka pada malam Jumaat 70,000 orang. Kemudian nak kena itu 70,000 hamba dimerdekakan oleh Allah Ta'ala pada api neraka pada tiap malam Jumaat, dan menyukakan akan daku dengan 99 telik yang menelik Allah Ta'ala dengan kepada umatku pada tiap-tiap malam Jumaat. Barang siapa menelik akan dia oleh Allah Ta'ala, tiada disyaki akan dia daripada tiap-tiap amal yang dikerjakan dia. Manusia pada hari yang amat disuratkan bagi 70 kebajikan. Jadi itu dia. Sebab tu ini yang dikatakan, kenapa orang salih buat malam Jumaat baca Yasin, baca suratul Kahfi, kerana pahalanya 70 kali ganda. Jadi orang-orang salih ini berkumpulkan benda-benda begini mencari keberkahan supaya kita yang umur umat Muhammad ini pendek. Jadi digandakan amal-amal mereka dengan cara yang seperti ini. Jadi dengan sekali membaca Yasin dapat 70 kali pahala gandanya. Kerana kita umat yang paling pendek umurnya. Jadi ini yang dilakukan pada ulama. Tetapi hari ini baca Yasin bid'ah. Jadi berarti Quran itu bid'ah, baca Quran itu bid'ah. Kalau dikatakan Quran naskhah, Quran itu juga bid'ah. Kerana zaman Nabi tidak dibuat. Sahabat Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, ini bermesyuarah. Orang bermesyuarah. Maka banyak sahabat Nabi waktu itu dah syahid, dah mati. Semua yang habis Quran tahmiyat. Jadi bagaimana untuk kembalikan supaya Al-Quran itu dikenal dan dibaca, maka mereka menuliskan kepada pelepah-pelepah kubur. Dan apabila zaman Sayyidina Osman dikumpulkan, dimushafkan, baru dicetak. Jadi Quran selama ini tidak Nabi telah menulisnya. Kami cuma semua daripada hafazan dari mulut ke mulut Yahya, langsung masuk ke hati dengan hafazan. Kerana jiwa-jiwa mereka bersih. Tapi hari ini baca Yasin salah, malam Jumaat salah. Tapi dia tidur malam Jumaat tak salah. Rebut malam Jumaat sunat tak salah. Tu pasal dia kata sunat. Tapi baca Yasin salah.
ini. Hari ini yang hari ini terjadi. Jadi inilah kita telik balik semula punya amal-amal kita. Telik diri kita dengan keadaan amal kita. Yang mana malam Jumaat ini adalah malam keberkahan yang amat berkah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Berkata Syekh Abdul Qadir Jailani, di dalam Al-Ghunyah, namanya kitab Al-Ghunyah Syekh Abdul Qadir, telah dimerjahkan oleh jamaah daripada ulama akan kelebihan malam Jumaat atas malam Lailatul Qadar, kerana ia berulang-ulang, maka pahalanya amat banyak. Demikian pula daripada Imam Ahmad. Dan katanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Umar, lazimkan olehmu dengan sembahyang Jumaat. Maka bahawasanya ia merobohkan segala dosa-dosa, seperti meroboh atau merubah seorang akan tanah daripada rusaknya. Ya Umar, tiada daripada hamba lelaki mandi pada hari Jumaat bagi sembahyang Jumaat, melainkan keluar ia daripada dosanya seperti hari yang diperanakkan oleh ibunya. Nampak? Jadi Jumaat ni banyak kelebihan. Nak salat sebelum nak salat Jumaat, mandi sunat Jumaat. Mandi sunat Jumaat. Mandi. Kalau tak ada apa hal yang dilakukan pada malam Jumaat, mandi sebelum di masjid, mandi sunat Jumaat. Ingatkan mandi sunat Jumaat, supaya dengan mandi sunat Jumaat itu anggota-anggota kita yaumul kiamat akan disinari dengan cahaya. Kerana wuduk itu merupakan cahaya. Jadi niat ni para salihin tak meninggalkan, tak meninggalkannya. Kemudian bagaimana diajar oleh guru kami yang terdapat dalam kitab Sirrus Salikin, daripada amalan-amalan Imam Ghazali, bacalah 50 qul huwallahu ahad dalam hari Jumaat dengan niat sunat mutlak. Usalli sunat yaumul Jumaah arba'a rakaatin lillahi ta'ala. Hanya aku sembahyang sunat pada hari Jumaat ini ataupun Jumaat ini 4 rakaat ke Allah Ta'ala, dan tiap rakaat daripada 4 itu tadi, tiap rakaat selepas Fatihah baca 50 qul huwallah. Ini adalah amalan-amalan Imam Ghazali, dan dikatakan satu hadis, maknanya mereka yang mengamalkan ini tidak akan mati setelah melihat tempatnya di syurga, dan jika tidak, orang lain yang akan memberitahunya sebelum matinya. Jadi maknanya barang siapa mengamalkan salat hari Jumaat sebelum salat Jumaat, maknanya lepas daripada isyraq tadi, duha apa semua, dan salat ni 4 rakaat ini, tidak masa salat duha ni, maka Allah akan memberikan jaminan kepadanya syurga. Memberikan jaminan syurga, yang mana sebelum matinya dia akan melihat tempatnya di syurga. Kalau dia tak dapat mimpi atau alamat melihatnya, orang lain akan diberi oleh Allah Ta'ala, mengatakan, mengkhabarkan kepada mereka, perkara ya fulan, aku lihat tempat kau di syurga. Itu dia kelebihannya. Kalau biasa tu bacanya sekejap aja, 50 qul huwallahu ahad 4 rakaat ni, maknanya 4 rakaat tu cuma 200 qul huwallahu ahad. Kalau kira duit berjuta-juta masih tak habis lagi. Lepas tu keping. Kalau duit shilling pun sanggup sampai 2 jam 3 jam. Takkanlah sembahyang macam ini, pahalanya, ganjarannya hanya 10 minit pun tak sampai, kita tinggalkan. Kalau ni duit shilling banyak, masa tabung berapa kira, 1 jam kira duit shilling mengulang alik pun tak apa. Tapi Jumaat ni, amalan kita ni kita tak nak kira. Saya buat insyaAllah. Kerana kelebihan Jumaat ini banyak. Kelebihan hari Jumaat ini banyak. Kerana Jumaat ni satu hari yang khusus, yang Nabi isbatkan. Begitulah para salihin yang mana saya ceritakan, mereka menjaga hari Jumaat daripada bermaksiat. Bagaimana yang terjadi kepada Syekh Umar bin Makramah. Setiap malam Jumaat dipanggil seluruh tempat yang ada pelacur, dipanggil oleh Syekh Umar bin Makramah. Dihimpunkan semua pelacur yang ada pada tempat itu, dikumpulkan dan dikumpulkan di tempatnya Syekh Umar bin Makramah, dan diberi makan minum.
Kemudian setelah itu Syekh Umar Bakamah mentarbiyah mereka itu. Jadi ini perbuatan Syekh Umar Bamakramah ini didengar oleh pemerintah Al-Rumud, pemerintah Yaman. Mengatakan, kenapa setiap malam Jumaat di Syekh Umar Bamakramah ini mengumpulkan wanita-wanita pelacur-pelacur ini? Tentu ini Syekh Umar Bamakramah yang masyhur dengan karamahnya, dengan ilmunya, dengan tapi melakukan suatu perkara yang tak benar, kata pemerintah. Jadi panggil satu orang, ya fulan, aku berikan kau tugas supaya menyiasat apa yang ada pada syurga, berlaku pada syurga Bamakramah, buat kerja ni. Kalau boleh, kau pegang kemaluan dia, nak tengok apa yang terjadi pada jemaah ni, kau pegang kemaluan dia. Maknanya, dia pegang, kau ingatkan betul-betul. Jadi, pergi orang urusan pemerintah ini ke majlis syurga Bamakramah malam Jumaat itu, duduk di sebelah rumah syurga Bamakramah, dan malam bila antara maghrib isyak, dia dakwah, mereka akan dijamu dengan makan. Bila dijamu para pelacur ini dengan makan, orang yang tadi yang diberikan tugas oleh pemerintah tadi akhirnya memegang tempat kemaluan Syekh Umar. Alangkah peliknya dia, kerana tidak ada kemaluan pada Syekh Umar. Tak dapat, tak ada rasa kosong, katanya. Terperanjat dengan itu, dia terus bangun dari tempat itu dan mendapat doa dari Syekh Umar. Ya fulan, badanmu akan tanganmu, lenganmu akan putus, dan badan rajamu atau pemerintah akan hangus dan melecur, begitu, akan terbakar kerana terperanjatnya dia. Lihatkan Syekh Umar Bamakramah, fikirnya Syekh Umar Bamakramah ini bila malam Jumaat bawa gadis-gadis ini mesti ada niat yang tak baik. Tapi sebenarnya Syekh Umar Bamakramah melakukan perkara itu sampai waktu dekat nak dini hari, kerana tidak mahu ada satu pelacur pada malam itu berzina atau melacurkan diri pada malam Jumaat. Sebab ditakuti hari Jumaat itu akan berlaku kiamat. Ini para firasat mereka, ini perjalanan mereka. Ini perjalanan. Jadi mereka buat begitu supaya pelacur-pelacur ini tidak. Jadi pelacur-pelacur ini akhirnya ditarbiyah oleh Syekh Umar bin Bamakramah sampai ada yang mereka masuk Islam. Dengan mereka itu kembali ke perjalanan Allah SWT dengan taubat atau pekerjaan-pekerjaan mereka ini. Inilah yang dilakukan oleh Syekh Umar bin Bamakramah. Tapi yang pemerintah Raja Daria dengar begitu, lari sana dalam keadaan tergopor-gapah, kerana waktu itu pembantu raja tadi sedang bawa satu sup yang panas untuk diberikan kepada raja atau pemerintah tadi. Tiba-tiba orang ini masuk, dan waktu itu pemerintah lagi menunggu makanannya, lauk supnya. Tiba-tiba orang ini terlanggar, raja ini tadi, pelayan yang membawa sup panas tu tercurah ke muka raja dan badannya hancur, melecur. Kerana sup panas tadi melecur, langsung raja mengambil pedangnya terus mengimbas kepada orang ini dan terkena pada lengannya, putus. Dan terus orang ini menjadi, sabar tuanku, jangan lakukan lagi. Inilah akibatnya kita bersangka buruk dengan awliya, maka kita dapat doanya. Kita dapat doanya. Inilah kafarahnya. Kau suruh aku melihat apakah yang dilakukan oleh Syekh Muhammad, kau suruh setelah itu melakukan, aku memegang kemaluannya, dilihat tidak ada apa-apa. Kemudian keadaan begini, maka kita dibalas oleh Allah SWT dengan sebab doa awliya tadi. Kamu akan hancur, bodong kangannya, rajamu akan melecur badannya. Ini kata jadi itulah para mahmulat al-salihin, mereka cukup menjaga susah pada malam Jumaat ini. Kita jaga malam Jumaat, nak bangun minyak wangi, nak tidur wangi-wangi, itu kita. Tapi mereka itu bersiap sedia untuk menyiapkan diri agar kalau mereka mati di malam itu syahid dan sebagainya, dapat pahala yang besar. Jadi jangan kita kata, untung si Fulan, enggak, insyaAllah itu doa yang baik. Untung si Fulan tu mati di malam Jumaat, itulah buntung dia. Buntung yang bagaimana?
Memang ada hadis yang mengatakan barang siapa mati hari Jumaat syahid, benar, dapat pahala seperti orang syahid. Tetapi amalannya bagaimana? Sebelum Jumaat yang ini mereka buat fitnah, mereka buat kemungkaran, bagaimana? Kalau begitu kita tanya dulu, orang kafir ada tak mati Jumaat? Ada tak mati malam Jumaat? Ada juga. Cuma mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi matinya hancur. Ingat. Tapi orang Islam ada yang buat kemungkaran, yang buat ini Jumaat. Dan itu dia. Bagaimana untuknya? Mudah-mudahan dengan rahmat Allah, Allah berikan dia taubah dan mengampunkan dosa dia dengan sebab malam Jumaat. Itu saja. Tapi kalau nak katakan, boleh mati syahid, mudah-mudahan kita berdoakan begitu. Tetapi hal-hal amalannya, bagaimana kehidupannya, kerana orang kafir juga ada yang mati hari Jumaat. Jadi bezanya apa? Bezanya amal kita dengan orang kafir, keyakinan kita dengan Allah, kepimpinan kita dengan Rasulullah SAW kepada Rasulullah SAW. Jadi mengajak kepada kebaikan. Ya, kita sambung sikit lagi. Kalimat Nabi saya ringkaskan saja. Kemudian bagaimana Rasulullah menasihatkan Sayyidina Umar, maknanya bangunlah, merubahlah lagi. Kemudian bahawa daripada rumahnya, ya Umar, saya daripada hamba laki-laki mandi pada hari Jumaat bagi sembahyang Jumaat, melainkan keluar ia daripada dosa seperti hari yang diperanakkan dia. Nampak? Mandi hari Jumaat je dosa kita keluar. Mudah-mudahan dosa zahir dan batin, dua yang kecil dan besar. Ya Umar, tiada daripada seorang hamba yang keluar daripada rumahnya bagi sembahyang Jumaat, melainkan menaik saksi bagi tiap-tiap anak batu dan tanah, dan mengucap istighfar baginya tiap-tiap batu daripada bumi tanah yang mana dia berjalan atasnya. Jadi begini. Sebab itu para ulama, jadi saya naik kereta, kita cepat jalan tu juga. Jadi sebab itu para ulama menjadikan cara ini pergi hari Jumaat, pergi solat Jumaat, pergi dengan solat hari raya, pergi ke jalan ini, pulang ke jalan yang lain. Pergi ke jalan ini, pulang ikut jalan yang lain supaya dapat pahala yang banyak. Ini dia. Mereka ini yang mencari jalan untuk menaburkan kepada kita apa yang harus dilakukan oleh Rasulullah SAW, apa yang dilakukan oleh para salih. Jadi mereka pergi Jumaat ikut jalan ini, pulang ikut jalan lain. Boleh kalau ada kemampuan. Kita semua ulanglah cepat. Ada satu lagi wasiat daripada guru kami. Beri makan orang setelah salat Jumaat. Jamulah tamu-tamu setelah salat Jumaat. Maknanya sekurang-kurangnya walau tak ramai seorang penjadilah. Selepas Jumaat itu kita bawa ke rumah kita, jamu mereka dengan makan. Kalau lebih lagi bagus. Sebab bagaimana yang dilakukan oleh guru kami Al-Habib Muhammad Haddad, lepas solat Jumaat orang akan berhimpun di rumahnya dan makan minum. Tak kurang dari 400-500 orang setiap Jumaat. Bagaimana rezeki yang Allah berikan kepada beliau. Sedangkan beliau tak ada pendapatan, tak ada perniagaan, tak ada apa. Hanya duduk mengajar dan beliau mengajar tidak mengharapkan sesuatu apa pun dari manusia untuk memberinya. Dan orang beri terima tak habis. Tapi setiap minggu boleh dilakukan memberi makan kepada orang-orang yang telah salat Jumaat, dan kemudian boleh yang mana yang miskin dan yang berkemampuan diberikan fulus lagi. Kita takut nak ajak orang makan rumah kita lepas Jumaat. Ini pertuanya para salaf salih dengan memberikan manusia yang makan pada hari setelah salat Jumaat. InsyaAllah kita tidak mewarisi kefakiran. Kita tidak akan mewarisi kepapaan. Baik kepapaan dunia dan kepapaan akhirat. Jadi kita takut nak beri makan orang. Apa nak ganggu orang. Ini dia. Ini yang kita perlu membuat keyakinan. Kerana rezeki dari Allah. Kita tahu di mana datangnya. Jadi
amal. Ini bagaimana yang telah diamalkan oleh guru kami Habib Ghazali sebelum itu ayahnya, dan sebelum ayahnya adalah datuknya Habib Muhsin bin Muhammad Al-Attas yang dikatakan sahibul magam ahli condet. Itu ini mereka ini menjamu para tetamu setelah salat Jumaat. Jadi ambillah peluang. Kata orang kalau tak ramai seorang pun jadilah. Ini azamkan diri kita. Kalau susahnya kita bawa ke rumah, bawa ke rumah je. Abang ni tak habis-habis bawa ke rumah. Setiap Jumaat pergi orang makan. Ini yang kita tak leteran isteri kita. Jadi biar mereka mengerti, faham apa yang dilakukan oleh para salihin, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu perkenalkan kepada mereka, fahamkan kepada mereka. Jadi jangan takut insya-Allah. Berapa jam? Ya? Dah masuk Isyak. Sikit lagi pasal kita nak masuk Isyak Jadi masalahnya itulah dia. Kemudian nanti dalam salat ini nanti ada zikir-zikir lepas Jumaat dan sebagainya. Khususan pada malam Jumaat atau pagi Jumaat, jangan tinggal suratul Kahfi. Baca suratul Kahfi. Kerana dengan suratul Kahfi yang kita baca itu setiap minggu dan setiap hari Jumaat dari Makkah ke Masjidil Haram, cahaya datang kepada rumah kita setiap minggu. Jadi minggu ini datang setiap Jumaat, dan Jumaat yang akan datang kalau kita tak baca, hilang. Tapi kalau kita baca, berterusan cahaya dari Mekah itu sampai ke rumah kita. Dan rumah kita itu disinari dengan cahaya-cahaya dari Masjidil Haram. Ini ambil berkah, baca suratul Kahfi hari Jumaat. Ini baca suratul Waqiah aja. Kahfi bukan baca pasal nak kaya. Waqiah aja dia baca. Baca bagaimana amalan para salihin, tak salah baca, tapi niatnya, amalannya. Jadi Waqiah ini betul kata Habib Aslam bin Salih Al-Bahar, baca Waqiah itu dengan niat untuk mendapat keberkahan dari ayat Quran tadi, yang mana kita niat baca Al-Quran, yang mana hadis Nabi Sallallahu, barang siapa yang membaca suratul Waqiah tidak mewarisi kepapaan. Tapi kalau baca suratul Waqiah semata-mata nak kaya, tak apa-apa, itu yang rosakkan. Jadi semata-mata kamu baca suratul Waqiah untuk itu, bukan untuk membaca Al-Quranul Karim. Ini dia. Niat dulu membaca suratul Waqiah itu adalah membaca Al-Quranul Karim, kalamullah. Barulah niatkan yang lain bagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang sepentingnya kita ada Jumaat ini, jagalah dengan baik. Lengkapkan pakaian para salihin dengan pakaian yang bersih. Khas khusus bagi mereka itu setiap Jumaat dengan pakaian yang putih, bersih. Nak pakai warna lain boleh, tapi yang baik sebaik-baiknya warna putih dan bersih. Kemudian jangan lagi dipakai baju t-shirt dengan pendek dan sebagainya. Kemudian ada pula I know you, you know me. Masuk masjid. Sembahyang Jumaat menghadap Allah, I know you, you know me. Macam-macam baju, macam-macam cara, macam lambang yang ada. Kita menghadap siapa? Kenapa tak rasa malu? Kita menghadap pemerintah aja, kalau pemerintah kata gunakan protokol, maknanya ada protokol bagi pakai long sleeve, kita ikut dengan panjang, dengan. Tapi bila menghadap Allah SWT dengan baju dah lengan pendek, kemudian dengan keadaan you know me, I know you. Dengan raja yang dunia ini kamu pakai pakaian yang macam gini pun menghadapnya, apa dikatakan? Kamu tak ada pakaian lain ke? Di mana adab kamu dengan saya? Ini adab kita dengan Allah SWT bagaimana? Jadi jaga pakaian kita. Itu pencerminan kita. Para salihin menguatkan lagi dengan cara solat itu, kalau boleh
biarlah lengan pendek ini untuk tidur. Sebenarnya baju yang lengan pendek ini untuk tidur. Kerana sembahyang sunat itu menutup aurat dan dengan kemas, dalam keadaan yang kemas, kerana kerapian. Dengan keadaan kemas dan rapi. Jadi ini yang sebaik-baiknya akhlak kita, adab kita dengan Allah Subhanahu Ta'ala. Boleh pakai dengan pendek, tak masalah. Tapi adab, di sini dikatakan adab akhlak para salihin, begitu cara mereka itu. Setelah diberikan ilmu, diajarkan adab, diajarkan akhlak. Mana yang terlebih baik? Jadi di dalam akhlak itu, ini yang terlebih baik, maka yang terlebih baik itu mereka amalkan. Jadi mereka tak melarang, tapi yang terlebih baik itu mereka amalkan. Kerana dengan itu mendapat akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Ini para salihin. Membuatkan kita begitu. Jadi mendidik kita dengan begitu. Tanpa memberatkan kita. Begitulah. Contohnya kita menghadap kepada raja, cukup dengan pakaian yang seperti itu. Kamu tidak ikut protokol. Saya suka pakai long sleeve, kamu pakai short sleeve, tak boleh masuk istana. Bagaimana kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi itu yang disebabkan dengan itu dikatakan adab. Yang sebaik-baik adab yang kita jaga untuk menghadap Allah Subhanahu Ta'ala. Jadi kelebihan Jumaat ini banyak. Bagaimana kita tak uraikan sepenuhnya, banyak lagi. InsyaAllah kalau ada umur di minggu di hari Selasa ni kita ada lagi kelas, kita akan sambung dan kita uraikan lebih sikit kali pada malam ini. Kami yang masa yang singkat kerana ada jemputan. Jemputan, jadi makan pun tak boleh tinggalkan juga. Tidaklah maknanya memenuhi jemputan orang. Jadi sepaksalah kita, orang dah pesan berapa kali, kita tolak pun tak enak juga, tak sedap juga kerana orang dah berpesan. Jadi sepaksalah kita hadir. Jadi dengan ni sedikit pada malam ini, mudah-mudahan kita mendapat keberkahan, kita mendapat pandangan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan mula hari ini kita berazam apa yang terbaik bagi kita, bagi agama kita. Rubahilah dia dengan akhlak-akhlak yang baik. Rubahilah dia dengan akhlak dari segi makanan kita, percampuran kita, kehidupan kita. Makanan kita, carilah makanan yang terbaik, iaitu makanan-makanan yang kita tiada ragu dan was-was. Pakaian kita, carilah pakaian yang baik, yang menutup aurat, yang kemas dan rapi. Kehidupan kita, carilah maknanya perjalanan salafus salihin, yang mana penghidupan mereka itu tidak membazirkan umur mereka atau sebagainya dengan amalan-amalan. Walaupun mereka dalam keadaan hidup kepada dunia dan mencari penghidupan, tetapi mereka tidak menghayalkan dan tidak melupakan mereka dalam zikrul kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Jadi itulah maka merubah diri kita. Mudah-mudahan insya-Allah, apalagi dah dekat umur kita ini masuk pada awal Muharram yang tak berapa lama lagi setelah bulan Dzulhijjah ini nanti. Jadi buatlah persiapan bagi diri kita, perbaikilah diri kita. Mudah-mudahan insya-Allah dengan ini kita mendapat keberkahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita yang dididik dengan salafus salihin, dengan perjalanan kita. Mudah-mudahan Allah memberkati kita dan mengampunkan segala dosa-dosa kita, dosa kedua ibu bapa kita, anak isteri kita, guru-guru kita, sahabat kita dan seluruh kaum muslimin muslimat, dan membina dengan berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisiril Fatihah. عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فاكهنا وفكه أهلنا وقرابة لنا في ديننا ما عليك وتري أنثى وذكر ربي وفقنا وفقكم لما ترضي قولا وفعلا كرما وارزقي كل حلالا دائما واسقي كل عاكيا علما نحظى بخير ونفع كل شر ربنا اصلح لنا كل شيء واقض عنا ربنا كل ديون قبل عداد ديانا رسل منون
واغفر أنت أكرم من صدر وصلت الله تعالى المصطفى من هل الحق دعانا وهو بكتابه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام شرفا وعلى الصحب المصابيح والله. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن سار برضا ولا تولي وليا سواك ولا تجعلنا من عارك وعاصى وحمد الله عليك ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وصلى الله عليه وسلم النبي وسلم الحمد لله رب العالمين. يا ربنا ترى على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل هوبة واستر لنا العورات وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب من بالمصطفى رسول العظام كل صلى وسلم ربي عليه عند الحمد وآله والصحب إدالة الشسحب والحمد للإله بالبدء والتناهي عبد المجد وله نبينا من قبله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليه نموت وعليه بنا وكل شعب على هذا ذنبك يا رحمن الراحمين. اللهم صل بها في قلوبنا واغفر بها ذنوبنا واغفر بها شؤوننا ويسر بها أمورنا وارفعنا وانفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم بسر الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة لعشرة الأدب بهم نرى الجحيم الخاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة وخديجة الكبرى التي هي لمعالي خاتمة وبعائشة ذات الجمال أم الكمال العالمة وببنت الجمع سلام تذل راهمة وبآذية من أصبح من كل حال سالمة وبحق جبريل الأمين على صحائب تامة هم خيرتي وذخيرتي في الحاس يوم الطامة أوتوا بنا والمسلمين يا الله من كل اللامة ومن الإله ومن الردى ومن المصائب أمة توفنا والمسلمين يا الله كل عين اللامة ومن
Ya Allah khatim ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha lil khatimah indal maut wal qabul fil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya alaihim waladhdallin. Satu lagi saya suka berpesan, kalau selain daripada selepas salat Jumaat, ada orang yang baca 5 tasbih itu, iaitu yang baca Fatihah 7 kali, Quran Falaq 7 kali, Allah 7 kali, Falaq Nas 7 kali, kemudian Allah wa yani yarhami ya tentang Allah 7 kali itu semua tu. Kemudian la ilaha illa subhanahu wa ta'ala wala aquna 4 kali ataupun 7 kali kata ulama. Itu yang kita mengubah tempat duduk. Kadang-kadang kita mudah mengubah, tapi yang penting yang ini kita amalkan juga, tapi yang bagi yang mudah, yang dijazahkan oleh guru kami Al-Habib Salim bin Abdullah Syadri, iaitu selepas salat Jumaat jangan mengubah tempat duduk dulu, bacalah 33 kali ya batinu ya batinu ya batinu. Ini yang batin. Mudah-mudahan dengan itu Allah akan memburakkan kepada kita perkara-perkara yang di luar, yang tak kita lihat, dan Allah berikan cahaya di hati kita, lihat perkara-perkara yang Allah bukakan hijab bagi kita. Ini amalan yang diijazahkan oleh guru kami Al-Habib bin Syadri. Hadis itu ijazah. Jadi 33 kali ya batinu ya batinu ya. Lepas daripada beri salam terus baca itu. Ya batinu ya batinu 33 kali. Mudah-mudahan Allah membukakan batin kita kepada yang gaib, mudah-mudahan insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buka bawah ya.